Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Saya kalau nak adjust sikit boleh kamera sini biar nampak dekat sikit dia punya lens. Dekat sini tak apa. Tapi tak nampak lampu kan? Nampak sikit. Nampak sikit tak apa. Depan lah, depan. Baik. Alhamdulillah kita bertemu pada pagi ini di page Baitus Salam, dalam keadaan sihat walafiat semua, mengisi hari minggu kita dengan majlis ilmu. Mudah-mudahan memberi kebaikan kepada kita semualah, insya-Allah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita akan berbicara tentang satu artikel, satu kitab ringkas, kutayib lah kita panggil. Kitab kecil yang asalnya bahasa Arab, Suwarun min wara'is salaf wa bu'dihim minal muharramati wasyubuhat. Iaitulah mutiara kisah para salaf dalam bersifat wara'. Wara' dan juga dalam berinteraksi dengan perkara samar dan juga haram. Okay. So kitab ni ada lebih kurang 37 muka surat, cerita banyak. Kita ambil iktibar daripada para salafus salih dalam bersifat dengan sifat wara'. Jadi bersama kita ada PDF yang boleh kita sama-sama tengok. Mungkin yang ikut live ni boleh tengok terus dekat skrin masing-masing. Yang hanya dengar suara mungkin dia boleh ambil PDF ni dengan Abu Talha ataupun Syahid untuk sama-sama boleh mengikuti. Baik. Pertama, pengertian wara'. Pengertian wara' dan hakikatnya dalam syariat. Wara' secara bahasanya daripada perkataan wari'a. Yari'u bermaksud menahan atau tergenggam. Menahan atau tergenggam. Ibnu Faris berkata wara' bermakna al-iffah. Itu menjaga diri, iaitu menahan diri dari hal-hal yang tidak selayaknya. Ibnu Manzur pula berkata wara' merasakan risih. Merasa risih. Apa rasa risih? Al-wara' itu al-wari' iaitu orang yang khawatir lagi melindungi diri. Lagi melindungi diri. Asal arti kata wara' adalah menahan diri dari yang diharamkan dan merasa risih atau merasa takut dengannya. Kemudian dipinjam untuk istilah menahan diri dari hal yang mubah, yang dibolehkan dan halal. Dalam mengertikan makna wara' ini, ulama berbeza dalam mengungkapkannya dengan banyak ungkapan. Beza ungkapan tapi sepakat dalam makna. Saya nukilkan beberapa di antaranya, yang pandangan para ulama apa artinya sifat wara'. Dari sudut istilah bahasa, menahan diri. Tapi dari sudut pengertiannya macam mana? Kembali kepada perkataan para ulama. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, tidaklah seorang hamba mencapai hakikat ketakwaan sampai dia meninggalkan apa yang meragukan hatinya. Dengan makna yang serupa diungkapkan oleh sebahagian salaf, tidaklah seorang hamba mencapai hakikat ketakwaan sehingga dia meninggalkan apa yang tidak memudaratkan demi kehati-hatian dari perkara yang mengandungi kemudaratan. Jadi meninggalkan
perkara yang tidak mudarat. Benda tu tak mudarat, tetapi dia hati-hati takut termasuk dalam perkara yang mudarat. Ini kita panggil wara'. Okey. Wara' ni maknanya dia takut, menahan diri kerana takut bimbang terjerumus ke dalam perkara yang haram. Ada hadis yang berkaitan dengan perkara ini. Insya-Allah kita akan sampai kepadanya. Ibrahim bin Adham berkata, wara' adalah meninggalkan setiap perkara yang samar. Samar ni apa? Syubhah. Dan meninggalkan apa yang bukan urusanmu, bukan sekadar dari sudut hukum, syubhah saja. Benda yang bukan urusan kita. Yang ni perlu kita ambil iktibar. Sekarang ni banyak kita ni berbicara oleh kerana kita ni WhatsApp pun mudah, Facebook pun mudah. Kita semua isu kita nak sentuh. Padahal ada isu-isu yang tidak bermanfaat bagi kita. Jadi antara sifat wara' ialah kita meninggalkan perkara yang samar dan yang bukan menjadi urusan kita. Okey? Dan meninggalkan apa yang bukan urusanmu adalah meninggalkan hal yang berlebihan yang tak perlu bagi kita. Jadi benda tu kalau orang tanya kita, kadang-kadang kita kata, apa ulasan kamu pada perkara ni? Antara sifat wara' ialah kita tidak ulas semua benda. Dikatakan pula wara' artinya keluar dari syahwat dan meninggalkan keburukan. Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, adapun wara' maknanya menahan diri dari apa-apa yang akan memudaratkan, termasuk di dalamnya perkara-perkara haram dan samar, kerana semuanya itu dapat memudaratkan. Sungguh siapa yang menghindari perkara yang samar telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Ini dalam hadis ada, kita akan sampai pada hadis itu. Siapa yang terjerumus pada perkara yang samar, terjerumus kepada perkara yang haram. Sebagaimana pengembala yang mengembala di sekitar pagar, tidak lama akan masuk ke dalamnya. Baik. Tidak diragukan bahawa seseorang dikatakan bersifat wara' atau taqwa kerana didapati adanya aksi penolakan dan menahan diri dari apa yang dilarang. Okey. Kalau dalam bab haram dan taqwa, itu dalam soal yang haram, itu secara semua sepakat boleh kata, tidak diragukan. Orang dipanggil wara' atau bertakwa bila dia meninggalkan perkara yang haram. Kalau dia meninggalkan perkara syubhah, maka itu lebih daripada yang haram. Kesimpulan huraian, selama tidak ada perkara yang terlarang dan tidak ada pula perkara yang memudaratkan, baik dalam bentuk celaan, hukuman dan sepertinya, adanya aksi penolakan, menahan diri dan menghindar dari perkara yang haram, berarti telah melakukan aksi atau perbuatan soleh. Banyak aksi, dia aksi ni perbuatan. Ketakwaan, ketaatan dan takwa, makna menahan diri itu adalah amal soleh. Soalnya kalau kita kata saya tak nak komen, kerana waraknya kita, benda tu no comment lah. No comment. No comment tu adalah perbuatan ketaatan. Pasal apa? Warak termasuk perbuatan taat. Jadi kalau orang nak suruh kita ulas semua isu, tak payah ulas. Termasuk benda yang tidak bermanfaat bagi kita. Tapi kalau isu sekarang ni, isu masalah bertabaruk dengan Nabi, dengan perkara-perkara yang tidak sahih daripada Nabi, kemudian sampai peringkat puja, yang tu kita pun nak ambil bahagian. Kerana apa? Nak mempertahankan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang membuahkan manfaat baik berbentuk pujian, pahala dan sepertinya. Jadi adanya mudarat berbanding lurus dengan adanya keburukan. Dan adanya manfaat berbanding lurus dengan adanya hasanat. Berbanding lurus dia kata. Adanya mudarat berbanding lurus dengan adanya keburukan. Istilah apa dah? Bila ada mudarat, jalurnya akan sampai kepada keburukan. Dia membawa kepada keburukan. Dan manfaat akan membawa kepada kebaikan. Okay?
Untuk sesuatu yang sudah jelas halalnya, meninggalkannya bukanlah termasuk sifat wara'. Okey. Dan apa pun yang sudah jelas keharamannya juga bukanlah wara'. Meninggalkan benda yang halal, jelas halal, tak sebut wara' saja semata-mata. Begitu juga kalau jelas haram, tidak juga sebut wara'. Cuma kita akan bahas nanti. Ibnul Qayyim kata apa? Semoga Allah merahmatinya, Nabi telah merangkum pengertian sifat wara' dalam satu perkataan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang bukan urusannya. Benda yang bukan urusannya dia tinggalkan, maka itu termasuk sifat wara'. Mencakupi meninggalkan apa-apa yang bukan urusannya, baik berupa pembicaraan, pandangan, pendengaran, jamahan, sentuh, langkah, fikiran, atau segala aktiviti lahir maupun batin, termasuk semua benda ni, berfikir, berbuat, melakukan, sama ada lahir ataupun batin, bila meninggalkannya benda yang tidak bermanfaat, maka dia dipanggil sebagai sifat wara'. Kalimah Nabi di atas adalah mudah dan ringkas memberikan pengertian sifat wara'. Apa dia? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seseorang meninggalkan apa yang tidak perlu bagi dia. Banyak lagi benda yang kita nak kena sentuh, banyak lagi hukum-hukum yang perlu kepada kita bicarakan. Tapi kita kadang-kadang disibukkan oleh syaitan, disibukkan oleh hawa nafsu dengan perkara-perkara yang remeh, perkara yang remeh. Banyak lagi orang tak dengar hadis Nabi, banyak lagi orang tak dengar, orang tak faham Al-Quran. Tapi kita dah sibuk berbicara dengan benda-benda yang remeh. Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah berkata, wara' adalah meninggalkan apa yang memudaratkan. Di antaranya meninggalkan perkara yang samar hukum dan hakikatnya. Okey. Pertama, samar hukumnya. Yang kedua, samar keadaannya. Ada benda yang kita tak tahu hukum dia, jadi kita kata hukumnya samar. Ada benda yang kita tak jelas tentang keadaannya, jadi kita tak tahu dia ni macam mana sebenarnya dia. Jadi hukumnya tak akan jelas juga bila keadaannya tak jelas. Di situ kita tinggalkan benda tu, dipanggil sifat wara'. Orang yang wara' adalah dia yang jika mendapati perkara samar, dia meninggalkannya. Sekalipun dari sisi hukum keharamannya masih diperselisihkan. Benda tak tentu lagi haram. Ada yang kata haram, ada yang kata tidak. Tapi menjadi sifat wara', tinggalkan benda yang diperselisihkan. Sekalipun benda itu belum jelas haram. Sedang jika samar dalam wajibnya suatu perkara, dia mengerjakannya agar tidak berdosa jika meninggalkannya. Jadi termasuk juga wara' bila benda tu wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Oleh kerana dia bimbang, takut benda tu wajib, termasuk wara' juga dia buat walaupun benda tu tak pasti wajib ataupun sunat. Jadi Syekh Ibn Uthaymin dia kata apa? Wara' ni boleh berlaku pada meninggalkan yang syubhah dari sudut haram atau yang syubhah dari sudut wajib. Syubhah ni makna samar. Benda ni samar, tak tahu haram ke halal. Jadi kita tinggal, takut benda ni jadi haram. Ataupun samar, wajib ke sunat? Wajib ke sunat? Buat. Pasal apa? Takut benda tu wajib. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah atas pensyariatan wara'. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai orang-orang, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang salih. Kerjakanlah amal yang salih. Sesungguhnya aku, kata Allah, Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Wa qala Allah Ta'ala wa thiyabaka fatahhir, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pakaianmu bersihkanlah. Qatadah bin Mujahid menafsirkan, bersihkanlah jiwamu dari dosa. Maksud wa thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkanlah. Qatadah bin Mujahid menafsirkan, bersihkanlah jiwamu dari dosa. Kerana jiwa diibaratkan dengan pakaian. Demikian pula penafsiran Ibrahim An-Nakhai, Ad-Dhahhak, Asy-Sya'bi, Az-Zuhri dan peneliti dari para ahli tafsir. Ibnu Abbas menafsirkan, janganlah engkau mengenakan pakaian untuk bermaksiat ataupun khianat. Okey. Ubay bin Ka'ab menafsirkan, jangan engkau mengenakannya, yakni memakai pakaian untuk khianat, kezaliman dan dosa. Tapi pakailah pakaian sementara engkau dalam keadaan berbakti dan juga suci. Ad-Dhahhak berkata, perbaikilah amalanmu. Sa'id bin Jubair menafsirkan, bersihkan hati dan tempat tinggalmu. Al-Hasan dan Al-Quradhi berkata, perbaikilah akhlakmu. Ibnu Sirin dan Ibnu Zaid menafsirkan, ayat tersebut adalah perintah membersihkan pakaian dari najis yang salat menjadi tidak sah kerana keberadaannya. Sebab orang-orang musyrik dulu tidak menjaga kesucian badan dan pakaian mereka. Macam-macam tafsir ulama dalam ayat wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Tapi penafsiran yang pertama, okay? Penafsiran yang pertama adalah tafsir yang paling tepat. Apa yang tanya? Itulah membersihkan pakaian daripada perkara-perkara yang kotor. Tentu saja membersihkan pakaian dari najis dan memendekkannya supaya usaha menjaga kesucian yang memang diperintahkan dalam menyempurnakan amal dan akhlak moral. Dalam menyempurnakan amal dan akhlak. Kerana najis lahiriah akan mewariskan najis batiniyah. Oleh kerana itu orang yang menghadap Allah Azza wa Jalla diperintahkan untuk membersihkan dan menjauhi najis. Okay. Maksud dari paparan di atas bahawa sifat wara' dapat membersihkan kotoran hati sebagaimana air yang membersihkan pakaian. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala perintahkan membersihkan pakaian? Okey, dikata di sini maksud daripada paparan di atas, sifat wara' ni boleh membersihkan kotoran hati sebagaimana air membersihkan kotoran pakaian. Kerana itu, pakaian yang terlihat dalam mimpi tafsirnya menggambarkan hati dan keadaan orang tersebut. Keduanya saling mempengaruhi. Itulah sebabnya dilarang mengenakan sutra emas, kulit binatang buas, kerana akan mempengaruhi hati dari style penghambaan dan ketundukan. Pengaruh jiwa dan pengaruh hati dan jiwa pada pakaian adalah perkara yang tidak jelas, hanya dapat diketahui oleh pemilik basirah firasat yang dapat dilihat dari nilai kebersihan, kotor dan baunya. Sampai-sampai pakaian orang yang taat dapat dibezakan dengan pakaian pelaku dosa tanpa disedari oleh orang yang memakainya. Kadang-kadang orang yang ahli basirah, bila dia tengok pakaian seseorang, dia boleh rasa orang ini pakaian ketaatan ke ataupun kemaksiatan. Jadi kenapa? Kerana pakaian ni ada hubung kait dengan hati. Berdasarkan dalil Allah Subhanahu wa taala kata wa thiyabaka fatahhir. Okay. Jadi pada satu ayat ulama bahas sampai kenapa Allah Ta'ala suruh kita berpakaian suci, ada kaitannya dengan hati. Jadi apa saja yang berlaku di keliling kita ni memberi kesan kepada hati. Jadi di sinilah titik berasalnya sifat wara'. Kenapa kita menjauhi perkara-perkara yang tidak berfaedah pada kita? Kita boleh saja ulas. Dan kadang kita kata, tak rugi apa-apa pun. I live free je. Betul tak? Tapi yang kita lupa ialah kesan perbuatan itu terhadap hati kita. Kerana itu sifat wara' ni penting. Min husni islamil mar'i tarku ma la ya'nih. Kenapa pakaian perut dijaga? Sebab ada kaitan dengan hati.
Kenapa perkataan perlu dijaga? Ada kaitan dengan hati. Kenapa pandangan mata perlu dijaga? Ada kaitan dengan hati. Mungkin kita kata benda ni tak ada rugi kita. Kita tak rugi sekupang pun bila kita menyibukkan diri dalam perkataan tersebut. Orang kata air liur tak kena bayar. Tak free je. Tapi dia lupa. Harga air liur dia, harga percakapan dia, harga pandangan dia, harga perbuatan dia, harga pakaian dia. Kalau dia melibatkan perkara yang haram, dia boleh merosakkan hati. Dia membayar dengan nilai ketenangan yang ada dalam hatinya. Dia membayar dengan harga kesucian hatinya. Sebab itu, kadang-kadang orang yang pakai pakaian tak sedar. Tapi bagi orang ahlu basirah, dia tengok, Allahu Akbar, rugi. Dia tengok tu, rugi. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, asal sifat wara' adalah dalam perkara yang samar. Nama sifat wara' ni dalam perkara yang samar. Yang ni hadis yang kita sebut. Jelas hadis ni yang diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa baina dhalika umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman taraka asy-syubuhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi asy-syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yuqi'ahu fihi. Atau dalam riwayat yang lain, yushiku an yarta'a fihi, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang lafaz daripada riwayat yang berbeza, yang bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkara yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya ada perkara samar yang tidak diketahui kebanyakan manusia. Siapa yang meninggalkan perkara yang samar bererti telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Dan siapa yang terjerumus ke dalam perkara yang samar bererti terjerumus ke dalam perkara yang haram, sebagaimana pengembala yang mengembala gembalaannya di sekitar pagar hima, tidak lama akan masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya. Hadis ni masyhur tuan-tuan. Nabi SAW bagi perumpamaan kepada kita. Dalam agama ni ada 3 benda. Pertama, yang jelas kehalalannya. Yang kedua, perkara yang jelas keharamannya. Kemudian yang ketiga, ada di tengah-tengah ni, tengah-tengah ni perkara yang tak pasti sama ada dia halal ataupun haram. Dalam bab ini Nabi SAW mengajarkan kita sifat wara'. Benda ni tak jelas lagi halal ke haram. Tapi Nabi kata, siapa yang meninggalkan yang samar, dia telah menjaga agama dan kehormatan dirinya. Inilah asas kepada sifat wara'. Sebagaimana orang yang mengembala gembalaan di tepi hima. Hima ni padang ragut. Padang ragut milik kerajaan. Jadi tepi-tepi dia tu ada rumput. Dia pun pergi letak kambing dia ke lembu dia situ. Lama kelamaan daripada luar pagar, kambing dia akan masuk dalam pagar. Jadi Nabi bagi perumpamaan, benda syubhat ni lama-lama kita lakukan boleh membawa kepada perkara yang haram. Masalahnya di mana? Masalahnya sifat kita ni bila dah senantiasa melakukan perkara yang syubhat, maka akan rasa mudah untuk melakukan perkara yang haram. Sebab tu dalam bab agama ni mengambil sifat wara' dalam sadduz zari'ah, juga kita boleh kata dalam bab wara' ni sadduz zari'ah, isu capal. Bendanya kalaulah bagi kita jelas benda ni tak ada asal daripada Nabi SAW. Tapi kalau pun orang tu dia nak terima benda ni, kalau dia wara', dia tidak akan ambil benda yang samar. Kerana apa? Dibimbangi daripada perbuatan memuja itu akan menjadikan dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang tu, sebab tu kita dalam Talbis Iblis, Ibnul Jauzi pernah sebut, macam mana ahli sufi ni boleh wara'
dalam soal halal haram, dalam soal pakaian dan makanan, tapi tidak warak dalam soal akidah. Tak? Dia dalam bab halal haram, tak makan benda syubhah, Maggi tak makan. Benda syubhah, ni buatan orang bukan Islam. Tak. Tapi dalam soal akidah, tak ada sifat warak. Mereka buat puja kubur, tak apa. Apa salahnya? Buat puja pesta puja pantai, tak apa. Menganggap Nabi hadir secara yaqazah, tak apa. Bila Nabi hadir, bangun berdiri semua, ada yang lambai-lambai, tak apa. Padahal mereka menzahirkan sifat warak. Jadi warak ni bukan soal halal haram makan pakai saja, tidak. Termasuklah juga dalam bab akidah. Benda-benda yang kita bimbang, kalau bagi orang yang tahu, jelas keharamannya. Tapi ada orang yang dia tak tahu hukum halal, haram, hukum akidah, bab hadis tak tahu. Cuma pada dia, aku tak pernah jumpa orang buat lagu ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya baca orang tulis dalam Facebook kronologi macam mana capal ni boleh sampai tempat kita. Cerita capal lagi lah. Okay? Capal ni kalau kita flashback 20 tahun dulu tak ada pak kita. Hatta di pondok-pondok pun tak ada orang pondok yang bawa logo capal ni. Macam mana logo capal ni boleh sampai ke tempat kita? Pertama, orang yang mempopularkan capal ni berada di Pakistan. Pakistan. Yang mana dia hidup di kurun 1000 Hijrah dah. 1200. Dan yang mempopularkan dia adalah golongan-golongan Brelwi. Okey. Brelwi di Pakistan. Macam mana benda ni tak berlaku di Amerika, tak berlaku di mana, tapi sampai tempat kita. Seolah-olah hebat kita ni. Dekat Saudi pun kita tak tengok orang popularkan capal Nabi begitu. Macam mana capal tu boleh sampai tempat kita? Rupanya dia kata ada syekh tarikat yang difatwakan sesat oleh majlis fatwa, Syekh Nazim Haqqani. Dia telah berbai'ah kepada Syekh Brelwi. Di saat dia bai'ah ke Syekh Brelwi tu, maka dia ambil logo capal dan dijadikan dalam upacara-upacara dia guna logo capal. Bila Nazim Haqqani meninggal, khalifah dia ialah Hisham Kabbani. Hisham Kabbani ni ambil lagi logo capal tu dan dia jadikan simbol dalam tarekat dia. Hisham Kabbani pula datang, ada anak murid dia di Indonesia dan di Malaysia. Ada anak murid dia dari Malaysia dan juga Indonesia. Maka dibawa pengaruh capal ni sampai ke Indonesia dan Malaysia. Sampai di sini orang kita pun anggap benda ni betul daripada Nabi SAW. Dan akhirnya tersebar sehingga hari ni orang buat logo dekat kepayah, dekat topi, dekat beg, dekat macam-macam. Dia tak terfikir ke benda ni? Padahal 20 tahun lepas tak ada. Kalau dia bersifat dengan sifat warak, kalau orang ni warak dalam bab akidah, dia akan tinggalkan benda yang tidak jelas daripada Nabi SAW. Apatah lagi kalau orang tu dah jelas-jelas tahu sijil pameran artifak tu palsu. Kalau dia benar warak kepada Allah, takut menahan diri dari perkara yang haram ataupun menahan diri dari perkara yang sama, dia tinggalkan perkara tersebut. Jadi ajaib kata Ibnul Jauzi, orang sufi sangat jaga makan minum halal haram, tapi dalam bab pakaian dan makanan. Tapi bila bab akidah, tidak ada sifat warak bagi mereka. Tak sepel langsung. Jadi sebab itu kita katakan bahawa perkara ini berlaku dalam semua aspek kehidupan kita. Perkataan kita, perbuatan kita, akidah kita, pakaian kita, makanan kita. Sebab Nabi SAW kata, man waqa'a syubuhat wa faman ittaqa syubuhat istabra'a li dinihi wa irdih. Siapa yang menjauhi perkara syubhat, dia menjaga maruah dan kehormatannya. Baik, teruskan. Dalam kitab Sunan, Nabi SAW bersabda, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk."
tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Yang ni jelas-jelas. Benda ni tak pasti betul ke tidak. Ada benda yang jelas-jelas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pergi kepada yang lebih jelas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, al-birru ma itma'annat bihi nafsun wa sakana ilaihi al-qalb. Kebaktian, kebaikan apa yang jiwa tenteram padanya dan hati menjadi tenang. Dalam konteks dalam riwayat yang berbeza dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa in aftaka an-nas. Yang dimaksudkan perbuatan terpuji adalah moral yang baik. Adapun dosa adalah apa yang meragukan dirimu sekalipun orang lain menyokongmu. Orang lain okey belaka, tapi kalau kita rasa ragu, tinggalkanlah. Baik. Nabi SAW melihat sebutir kurma di tempat tidurnya. Lalu baginda SAW kata, laula anni akhafu an takuna min tamri sadaqah la akaltuha. Seandainya aku tidak khawatir dia berasal dari kurma sedekah, nescaya aku akan memakannya. Nabi takut. Padahal benda tu tak pasti, cuma Nabi bimbang. Sebab tu sifat wara' ni dia datang daripada sifat takwa atau ketakutan kepada Allah. Bila kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pun akan adalah sifat wara'. Khasyatillah. Saya baca khutbah semalam dalam bahasa Arab lah. Perkataan Ibnul Qayyim. Dia kata apa? Kita kena takut kepada kemurkaan Allah. Sebab apa? Allah ni kemurkaan dia tu berat. Cuba perhatikan bagaimana Allah menghukum. Allah boleh hukum rejam sampai mati. Orang yang berzina, padahal yang berlaku ialah dia memasukkan seinci dari kemaluannya kepada kemaluan yang haram. Dengan kadar seinci itu, dia boleh direjam sampai mati. Seorang pencuri boleh dipotong tangannya dengan kadar 3 dirham. Dia curi 3 dirham, harus dipotong tangan. Padahal dia hanya 3 dirham. Seorang tu boleh disebat 80 rotan dengan sebatan yang menyakitkan di belakang tubuh dia, hanya disebab satu perkataan tuduhan palsu yang dia tuduh orang lain berzina. Allah ni kemurkaannya besar. Kita tahu rahmat Allah luas, tapi kita kena juga takut kepada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang boleh dihukum sebat atau dilaknat oleh Allah dengan seteguk arak yang dia minum. Jadi bab-bab takut kepada Allah menjadikan kita ni nak meninggalkan perkara yang haram lebih, walaupun benda tu samar, kita tinggal. Kerana apa? Kerana kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Nabi SAW bersabda, fadlul ilmi khairun min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara'. Keutamaan ilmu lebih baik dibandingkan keutamaan ibadah, dan kebaikan agamamu adalah wara'. Sesungguhnya wara' memiliki penerapan yang beraneka macam, berbeza antara satu dengan yang lain, sesuai dengan anggota tubuh yang digunakan dalam interaksi duniawi dan sosial. Jadi sifat wara', ada orang wara' pada matanya, ada orang wara' pada mulutnya, ada orang wara' pada telinganya, ada orang wara' pada tangannya, ada orang wara' pada kakinya. Pasal apa? Dia menahan. Semua ni bergantung situasi yang dia perlu. Warak dengan jari, media sosial, kita tengah-tengah orang tengok komplain, kita nak komen juga, nak komen tapi duk mikir, aku komen ni layak tak nak komen ni? Patut nak komen ni? Akhir sekali kita kata tak payah. Kita tinggalkan komen. Kenapa? Kerana Allah, kerana takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak like satu page, kita mikir Allahu Akbar. Aku ni, padahal like tak ada apa pun, tekan butang.
Tapi kerana kita berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahan diri daripada like benda yang tak patut. Kita tahan diri daripada share benda yang tak patut. Ada orang warak pada mata, ada orang warak pada lisan, ada orang warak pada telinga, dan ada orang warak pada anggota. Baik. Jadi bergantung kepada kemaslahatan dia. Perbezaan antara zuhud dan juga warak. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, aku telah menulis hadis-hadis yang merincikan persamaan antara zuhud dan warak. Ini beza. Kita pernah dengar perkataan zuhud dan kita juga pernah dengar perkataan warak. Apa beza antara zuhud dan juga warak? Zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Okey. Boleh bisa atau boleh jadi kerana memang perkara itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Sisi kemanfaatannya lemah. Sementara ada perkara lain yang lebih bermanfaat. Atau terkandung efek buruk yang lebih besar dari manfaatnya. Jika kemanfaatannya utuh, maka zuhud dalam perkara itu adalah kedunguan, kebodohan. Kalau benda bermanfaat, tiba-tiba zuhud juga. Tak ambil benda yang bermanfaat bagi kita. Tu orang panggil zuhud pada benda yang bermanfaat. Tu tak cerdik lah. Siapa pekat kadang-kadang orang bagi makan pun kita tak makan pasal zuhud. Padahal benda ada depannya. Kita pula lapar masa tu. Aku zuhud. Tak ada. Nabi SAW orang bagi kambing, Nabi makan kambing. Kalau ada makan roti kan Nabi makan roti. Nabi tak tolak orang sembelih kambing. Berbeza dengan zuhud, orang-orang yang berada dalam kusufian. Makanan ada tapi sengaja tak makan. Siapa pekat, lapar, lepas tu nampak cahaya putih, halusinasi. Padahal Nabi tak pernah ajar zuhud macam tu. Pakaian dia ada, pakaian cantik ada, tapi sengaja tak pakai. Tapi dia pakai pakaian compang-camping. Lalu dia kata zuhud. Zuhud bukan macam tu. Zuhud ni meninggalkan benda yang tak ada manfaat sama sekali. Okey? Kalau benda tu ada manfaat, tiba-tiba kita tinggalkan juga, maka itu termasuk dari kebodohan. Kalau kita dah ada, cukup lah. Contoh kita kata, orang nak beli kereta Ferrari dengan kereta Lamborghini. Padahal benda yang dia nak dapat tu sama kalau dia beli kereta Toyota Camry ke ataupun Proton X50 ataupun dia mampu, tak apa dia belilah. Tak semestinya nak kena beli kereta kancil baru nama zuhud ni. Ada manfaat bagi dia. Tapi jangan sampai dia membazir. Kalau dia ni tak mampu, tak payahlah. Jadi bab zuhud ni ialah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Adapun wara' ialah meninggalkan atau menahan diri dari perkara yang memberi mudarat. Okey? Meninggalkan perkara yang memberi mudarat. Termasuk yang mudarat itu perkara yang haram ataupun samar. Ada beza kan? Meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, meninggalkan perkara yang memberi mudarat. Wara' meninggalkan perkara yang memberi mudarat. Termasuk juga perkara haram dan serta samar, kerana keduanya memberi efek yang buruk, memberi mudarat. Siapa yang menjauhi perkara samar, maka dia telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Dan siapa yang menjerumus ke dalam perkara yang samar, bererti telah terjerumus ke dalam perkara yang haram. Sebagaimana pengembala yang mengembalakan gembalaannya sekitar pagar, tidak lama akan masuk ke dalamnya. Okey. Singkatnya, zuhud merupakan ketidakharapan dan keinginan terhadap objek zuhud. Maknanya dia tak mengharapkan langsung. Benda tu tak harap. Kita meninggalkan benda yang tidak bermanfaat. Wara' pula menghindari dan tidak suka kepada objek wara', kepada sesuatu. Jika ada sesuatu yang tidak ada manfaat atau mudarat, atau manfaat serta kesan buruknya seimbang dari setiap sisi,
maka perkara itu tidak layak untuk diharap atau dibenci. Yang layak adalah zuhud, bukan wara'. Okey, kalau benda tu tidak haram, tidak ada mudarat, maka kita tinggalkan, dipanggil zuhud. Tapi kalau ada mudarat, kita tinggalkan, dipanggil wara'. Okey, boleh faham? Sehingga jelaslah apa yang layak diwara'i. Layak pula dizuhudi. Tetapi tidak sebaliknya. Macam mana tuan-tuan nak faham ni? Waktu baca kitab terjemahan ni, kalau kita tak syarah, payah juga. Okey. Hari ni kita baca hadis pagi tadi, bab nuzulahu. Hidangan tetamu dengan tempat tinggal. Saya banyak kali jumpa orang ustaz, bila kita baca Talbis Iblis, beli buku tu tapi baca tak faham. Tak faham ni sebab dua. Satu, dari sudut bahasa Indonesia. Yang kedua, terminologi ataupun istilah-istilah yang ada dalam tu adalah istilah-istilah kesufian. Kita nak kena faham begitu begini. Dalam ni sehingga jelaslah apa yang layak diwara'i. Layak pula dizuhudi, tapi tidak sebaliknya. Macam mana tuan-tuan? Kita nak cari kitab PDF tak banyak, tapi Pak Indonesia banyaklah. Saya ni sebenarnya suka baca yang Arab, cuma bila ada PDF Indonesia ni, kita bolehlah kongsi dengan kawan-kawan. Itu je lah. Maknanya apa? Setiap yang layak diwarak. Mana benda warak, apa yang kita warak pada benda yang sama dinamakan zuhud. Setiap warak adalah zuhud dan bukan setiap zuhud adalah warak. Kenapa? Mana orang warak mesti akan jadi zuhud. Tapi orang zuhud belum tentu warak. Kenapa? Bahas ni. Ataupun benda yang kita tinggalkan kerana warak termasuklah zuhud. Tapi benda yang kita tinggalkan kerana zuhud belum tentu menjadi warak. Istilah dia tu. Macam mana nak faham tu? Okey. Di sini, sesuatu yang dibenci dan dihindari layak untuk tidak diingini dan tidak diharap. Mana benda yang kita tak suka, memang kita tidak akan mengharapkan dia. Ataukah kita mengharap pada benda yang kita tak suka? Betul tak? Benda yang kita tak suka, layak tak untuk kita tidak harapkan dia? Nah, untuk kita tidak harap, memang dah aku tak suka, aku nak harap apa? Okey. Jadi benda yang dibenci tidak layak untuk diharap. Betul tak? Atau benda yang dibenci layak untuk tidak diharap. Ada main istilah pula kita pagi ni. Benda yang kita benci layaklah dia untuk tidak diharap. Betul tak? Jadi benda yang kita warak ni kita tak suka benda yang memudaratkan kan? Kita tinggalkan sesuatu kerana mudarat, warak, maka layaklah dia untuk tidak diharap. Kita tinggalkan dia kerana kita tidak mengharapkan dia. Maknanya kita zuhud. Benda yang kita tinggal kerana warak layak untuk dipanggil zuhud. Tapi benda yang kita tinggal kerana zuhud, kita tidak mengharapkan sesuatu. Belum tentu kita tak harap kerana dia kita benci. Belum tentu meninggalkan kerana benci. Pasal apa? Boleh jadi kita bukan benci, cuma kita tidak memerlukannya, tak ada manfaat bagi kita. Benda tak ada mudarat, tapi tak ada manfaat bagi kita. So dipanggil zuhud. Kita tidak mengharapkan. Ada kebencian melazimkan tidak adanya keinginan, tetapi tidak sebaliknya. Tidak setiap yang diingini layak untuk dibenci. Tidak setiap yang tidak diingini layak untuk dibenci. Bahkan terkadang ada perkara yang tidak layak diharap, dibenci, disukai, dimurkai, diperintahkan atau dilarang pada waktu yang sama. Ringkasnya, perkara yang wajib atau mutasyabihat tidak layak untuk dizuhudi dan tidak pula diwara'i. Sedangkan makruhat layak untuk diwara'i dan dizuhudi. Bahasa dia.
Untuk mubahat, perkara yang boleh, yang layak adalah dizuhudi, bukan diwara'i. Saya ringkaskan macam ni tuan-tuan. Kalau menjauhi perkara yang syubuhat ataupun haram, kita panggil wara'. Kalau dalam meninggalkan perkara yang mubah, boleh, tapi tak bermanfaat bagi kita, kita panggil zuhud. Boleh faham tak? Saya ulang sekali lagi. Kita tinggalkan benda syubhat dan haram. Benda ni memiliki mudarat. Syubhat dengan haram mudarat. Mana kita panggil wara'. Benda yang mubah boleh, tapi tak ada manfaat bagi kita, kita panggil zuhud. Okey? Kita panggil zuhud. Jadi ada benda yang kita tinggalkan kerana zuhud, tak manfaat. Tapi belum tentu dia ni ada mudarat ke tidak. Kita tak tahu halal ke haram, tapi kita tinggal. Jadi yang lebih tinggi apa darjat? Zuhud. Sebab bila kita buat zuhud, termasuk dalamnya wara'. Okay? Belum tentu orang wara' meninggalkan benda yang harus. Boleh faham tak tu? Okay, kalau faham, kita pergi lagi. Teladan salafus salih dalam wara' dan jauhnya mereka dari perkara yang haram. Ketahuilah, semoga Allah memberkati kamu, bahawa salafus salih, semoga Allah merahmati mereka, dahulu mendidik diri, keluarga dan lingkungan mereka untuk bersikap dengan akhlak yang mulia ini. Penghulu orang yang wara' dan pendidik itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Hasan bin Ali bin Abi Talib, putera dari putrinya Fatimah, mengambil kurma sedekah dan memasukkan ke dalam mulutnya. Lalu dia berkata, kih, kih. Perintah untuk memuntahkannya. Kemudian dia berkata, apakah engkau tidak sedar bahawa kita tidak boleh memakan harta sedekah? Jadi Nabi suruh tinggalkan benda yang haram itu, memudaratkan. Al-Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmatinya, rahimahullah, berkata, aku menemui kaum yang ketika diajak kepada perkara yang halal, mereka majhudun, menghindari dan meninggalkannya, seraya berkata, kami khawatir dapat merosakkan kami sampai kami menemui ajal. Sampai mereka menemui ajal mereka disebabkan kehati-hatian. Jadi kalau diajak kepada perkara yang halal, tapi tinggalkan juga, kita panggil apa tadi? Zuhud. Okey? Dipanggil zuhud. Darinya pula aku temui satu kaum yang mereka itu terhadap apa yang Allah halalkan atas mereka lebih zuhud dari apa yang diharamkan ke atas kalian. Di atas kalian. Dia tinggalkan benda yang halal, lebih daripada kita tinggalkan benda yang haram. Kerana zuhudnya mereka. Okay? Atau boleh jadi kerana ada mudarat pada mereka. Mereka bimbang. Macam kita cerita bab baru ni, makan berlebihan, okay, mengeraskan hati. Makan berlebihan mengeraskan hati. Dia tak makan lebih daripada kita tengok benda haram. Lebih kurang macam tu lah. Okay. Ad-Dhahhak berkata, aku telah menemui manusia yang mereka itu mempelajari wara', sedangkan orang mempelajari ilmu kalam. Aku telah menemui manusia yang mereka itu mempelajari wara', sedang orang belajar ilmu kalam. Maknanya hatta dalam ilmu sekalipun kena ada sifat wara'. Tak belajar ilmu kalam. Ilmu kalam ni apa? Ilmu logik, ilmu mantik, falsafah. Wara'nya dia sampai dia tak belajar ilmu kalam. Dia mempelajari wara', sedang orang lain duk belajar ilmu kalam, dia tak belajar.
kerana waraknya, takut benda tu memudaratkan agama dia. Okey, darinya pula aku telah melihat apa yang dipelajari oleh sebahagian kami kepada sebahagian yang lain. Aku telah melihat apa yang dipelajari oleh sebahagian kami kepada sebahagian yang lain kecuali warak. Payah nak jumpa sifat warak ni. Muhammad ibn Sirin berkata, di antara pesan yang dikatakan kepada orang yang akan pergi berniaga, bisnes, bertakwalah kamu kepada Allah dan ambillah apa yang telah engkau takdirkan kepada kamu dari yang halal. Kerana jika engkau meraihnya dari selain itu, engkau tidak akan mendapatkan lebih dari apa yang Allah takdirkan. Jadi dia pesan untuk orang peniaga, waraklah dalam berniaga, iaitu jangan ambil rezeki dari yang haram. Jadi dalam bab niaga pun ada haram juga, ada warak juga. Betul lah. Sebab warak ni meninggalkan perkara yang memudaratkan. Takutlah jadi riba. Warak. Dia nak elan benda-benda, dia mikir aku elan ni sama tak dengan produk dia. Kalau tak nak, takut tak payah. Warak dalam berniaga. Okey. Warak dalam belajar, tadi dia sebut contoh apa? Tinggalkan ilmu kalam. Warak dalam berniaga, sama juga. Warak dalam pakaian, warak dalam makanan. Warak ni tinggalkan benda yang memudaratkan. Abu Ismail Al-Mu'addib berkata, seseorang datang kepada Al-Amri dan berkata, nasihati aku. Al-Amri berkata seraya mengambil batu kerikil. Bila warak sebesar kerikil ini masuk ke dalam hatimu, lebih baik bagimu dari salat penduduk bumi. Ini perkataan dia lah. Hamad bin Zaid berkata, ketika aku bersama ayahku, aku mengambil secuil pecahan bataku dari tembok. Okey, dari satu tembok dia ambil satu serpihan batu. Lalu dia kata, kenapa kamu ambil? Dia kata, ini hanya secuil tembok, serpihan dia je. Dia berkata, jika seorang ambil secuil demi secebis demi secebis, maka apa yang akan tersisa dari dinding ini? Mana kalau orang lain anggap macam ni berlaku, habis lah. Okey. Jika demikian keadaan mereka, maka tidak disangsikan jika kita dapati perjalanan hidup mereka penuh dengan semerbak titisan wewangian dalam gambaran menarik pada kewarakan dan jauhnya mereka dari perkara yang sama. Okey, mari kita lebih jauh masuk menyelaminya dan kita akan mulai dengan gambaran warak para penghulu orang yang warak, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita ambil contoh, beberapa contoh daripada kisah ni. Lepas daripada ni semuanya cerita-cerita. Jadi kita tak ambil belaka lah, kalau nak ambil cerita belaka tu panjang. Kita dah sampai kepada kisah. Asasnya tadi tentang sifat warak. Gemari 1 jam dapat hal tu je, tak apa dah tuan-tuan. Okey. Dapat yang tu pun sangat besar dah faedah dia. Sebab saya katakan macam tadi, kita sangat perlu kepada sifat warak ni di akhir zaman. Sebab di zaman kita ni terlalu banyak perkara yang samar. Sama dari sudut akidah, sama ada dari sudut perniagaan, sama ada dari sudut jual beli, sama ada dari sudut makanan, mari produk-produk daripada luar negara. Bantai je orang kita. Yang tak tahannya orang Islam, tengok kedai Cina pun masuk. Nah, dia kata tak ada masalah, tukang masak dia Melayu. Kita tak pasti, kalau tak pasti benda tu memudaratkan kita, tinggalkan. Itu sifat warak. Baik, imam orang yang warak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Tadi kan habis dah solat 1. Tadi solat ni habis dengan mengajar. Abdul Aziz pergi balik kejap, habis nak mengajar. Habis belum habis lagi. Pergi balik cakap. Habis. Ya. Jangan. Solat 1 je. Ya, solat 1. Tak solat lagi Zuhur tu solat. Tadi solat subuh. Baik. Imam orang yang bertakwa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Anas radhiyallahu anhu berkata ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melintasi satu jalan dia melihat kurma. Lalu dia kata laula anni akhafu an takuna minas sadaqah la akaltuha. Sekiranya aku tidak khawatir dia berasal dari kurma sedekah, nescaya aku akan memakannya. Okey. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Inni la anqalibu ila ahli fa ajidu tamrata saqitatun ala firashi fa arfa'uha li akuluha thumma akhsha an takuna min as-sadaqah fa alqiha. Ketika aku berbaring di rumahku, aku dapati sebutir kurma jatuh dari tempat tidur. Aku mengambilnya untuk memakannya, tapi kerana khawatir dia berasal dari sedekah, maka aku pun mengurungkannya, maknanya aku mencampakkannya. Tak ambil lah, bukan campak buang tak, tapi letak tempat yang lain. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya jadi datuknya, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjaga dari tidur mendapatkan kurma di sampingnya. Baginda pun mengambil dan memakannya. Kemudian di akhir malam beliau mengerang sehingga membuat isterinya terkejut. Lalu dia berkata apa? Inni wajadtu tamratan tahta jambi fa akaltuha fa khasyitu an takuna min tamris sadaqah. Okey, ini nota kaki yang ke-19. Dia kata apa? Dalam Musnad Imam Ahmad. Dalam Musnad Imam Ahmad ada yang kata sampai dia memakan. Baik, jadi Nabi SAW penghulu kepada orang-orang yang wara'. Yang kemudian cerita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Abu Bakar memiliki seorang hamba yang bertugas mengumpulkan keuntungan dari usaha-usaha bagi hasilnya. Jadi hamba ni duk collect keuntungan dia. Dia Abu Bakar businessman. Dia adalah budak yang tolong collect duit dia ni. Dari hasil itulah Abu Bakar makan. Pada satu hari budak tu datang membawa makanan dan Abu Bakar pun makan. Lalu berkatalah budak itu kepada Abu Bakar, tahukah engkau apa yang engkau sedang makan itu? Kata Abu Bakar, apa ini? Dia kata ketika di zaman jahiliyah dulu. Ni bulletin ni lah. Ya, betul. Bulletin tahu. Abi tengah ngajar. Balik dulu. Nanti lepas ni Abi balik. Iya, Abi tahu pergi sana, balik dulu. Okey. Okey. Ya. Baik. Tunding. Abi. Janganlah Abi tengah ngajar ni. Okay. Baik. Tahukah apa yang engkau sedang makan ni? Abu Bakar tanya. Apa ni? Dia kata ketika di masa jahiliyah aku menjadi paranormal untuk seseorang. Dia meramal untuk seseorang. Padahal aku tidak mengerti perdukunan. Dia jadi tukang tilik lah, tu bomoh lah. Okey. Selain membodohinya, sebenarnya aku tak tahu pun, aku buat-buat je. Okey. Dia pun memberikan kepadaku upah yang sedang engkau makan ni hasil daripada upah tu. Abu Bakar As-Siddiq memasukkan jari ke dalam mulutnya dan memuntahkan segala apa yang dah ada dalam perutnya. Yang dia makan tadi dia jolok balik sehingga keluar. Pasal apa? Dia takut makanan yang masuk dalam tubuhnya dari perkara yang haram. Baik. Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya bahawa Umar Al-Khattab mendatangi Abu Bakar dan didapati sedang meregut lidahnya. Duk tarik-tarik lidah. Umar berkata kepadanya, semoga Allah mengampunimu. Abu Bakar kata, sesungguhnya lidah ini mengajak kepada kebinasaan. Dia pukul, dia tarik lidah dia sendiri kerana kata lidah dia mengajak kepada kebinasaan. Kerana ni takutnya mereka kepada benda yang haram. Baik, jadi warak pada makanan, warak pada perkataan. Kita dah sebut tadi warak pada perniagaan, warak dalam pandangan, warak dalam belajar ilmu, warak ni berlaku dalam semua benda. Warak dalam Facebook, warak dalam WhatsApp, warak dalam Twitter ada berlaku. Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, gelarnya Al-Faruq, menteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah lah, yang menguatkan Islam dan menaklukkan negeri-negeri. Dia juga digelar sebagai As-Sadiq, yang jujur. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar." Seandainya setelahku ada nabi, maka Umarlah orangnya. Syaitan lari menghindari darinya dan dia adalah orang yang tinggi keimanannya. Umar ni orang yang hebat. Okey.
Ketika isterinya meminta gula-gula, dia berkata, dari mana aku mendapatkan wang membeli gula-gula? Apa yang berlebih dari makanan kita, kaum muslimin lebih utama. Berdiri dan kembalikanlah ia ke Baitul Mal. Waraknya Umar daripada ambil gaji. Ya Allahu Akbar. Ni kita isu tengah naik gaji ni. Isu tengah naik gaji. Wakil rakyat ni kena baca cerita Umar ni. Umar kata apa yang lebih, bini dia nak beli manisan halawa ni. Dia kata apa yang lebih daripada makanan kita, kaum muslimin lebih utama. Kembalikanlah harta dia kepada kaum muslimin. Dari Nafi' bahawa Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu membagikan hasil harta rampasan perang untuk kaum muslimin. Generasi kaum muhajirin generasi pertama sebanyak 4,000 dirham setiap orang. Sedang puteranya sendiri mendapat 3,500 dirham. Sehingga ada yang berkata dia termasuk golongan muhajirin. Kenapa kurang dari 400? Okey. Sesungguhnya yang berhijrah adalah kedua orang tuanya, itu dia tidak sama seperti berhijrah sendiri. Dia kata sebab dia dulu hijrah, dia ikut mak ayah dia. Jadi tak sama dengan hijrahnya sendiri. Baik, jangan kacau habis. Baik. Itu Umar radhiyallahu anhu. Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dikirimkan kepada Umar minyak misk, kasturi dan ambar dari Bahrain. Umar berkata, seandainya ada wanita yang pandai menakar untuk menakarkan minyak ini, sehingga dapat aku bahagikan kepada kaum muslimin. Maka isterinya Atikah binti Zaid bin Amr bin Nafil berkata, aku pandai menakar, mari aku takarkan untukmu. Dia kata, tidak, sahut Umar. Kenapa? Tanya isterinya. Aku khawatir engkau mengambilnya begini dan melakukannya begini, seraya memasukkan jarinya ke sela-sela rambut di atas telinganya. Kemudian engkau mengusapkannya ke lehermu sehingga engkau mendapatkan lebih dari hak kaum muslimin. Waraknya Umar sampai pergi kat bini dia nak bagi minyak wangi. Bini dia nak bagi minyak wangi tu dia tak bagi. Dia kata apa? Aku bimbang. Tengah-tengah kamu bagi minyak wangi tu, minyak wangi banyak, dia nak bagi dalam sikit-sikit sehingga nak bagi kepada orang lain. Jadi Umar kata, bila isteri dia nak bagi, aku takut waktu minyak wangi tu kamu bagi, kamu tumpah dekat tangan kamu, tiba-tiba kamu pun sapu dekat rambut kamu, sapu dekat leher kamu, sehingga kamu dapat bahagian lebih daripada orang lain. Masya Allah. Kita ada di mana sifat ni pada kita ni? Di manakah sifat ini daripada kita? Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Allahu akbar. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Cerita panjang ni, kita ambil contoh yang lain pula, Uthman bin Affan. Uthman bin Affan dia Abu Ammar Al-Umawi bergelar Zunnurain. Itu orang yang pernah menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pun malu kepadanya. Dia yang mengumpulkan umat pada satu mushaf setelah berselisih, yang menaklukkan Khurasan dan Maghrib, termasuk dari generasi awal lagi jujur. Ini Uthman bin Affan. Mulianya orang ni. Senantiasa mendirikan salat malam dan berpuasa, yang menginfakkan harta di jalan Allah dan dipersaksikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni syurga. Dua orang isteri anak Nabi diperistrikan kepadanya. Okay? Semoga Allah meridainya. Setara Uthman bin Affan, begitu keadaannya, tapi sangat takut kepada benda-benda yang memudaratkan. Dari Syurahbil bin Muslim bahawa Uthman menjamu orang-orang dengan makanan bangsawan. Dengan makanan bangsawan, dia jamu orang makanan sedap, sebab dia pemimpin. Sementara dia sendiri masuk rumahnya dan makan roti campur cuka dan juga minyak. Dia sendiri, hartawan, makan benda biasa je. Dia jamu orang makanan sedap, tapi dia sendiri makan
Makanan biasa. Ali bin Abi Talib, okey, semua kita tahu, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah gagap dalam bicara, berjihad di jalan Allah. Sebagai kelebihannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, man kuntu maulahu fa'aliyun maulahu. Siapa yang aku menjadi pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpinnya. Kemuliaan Ali radhiyallahu anhu. La yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Tidak ada yang mencintaimu kecuali orang itu mukmin, dan tidak ada yang membencimu selain orang itu munafik. Okay? Abdullah bin Umair dari seorang yang berasal dari Thaqif menceritakan bahawa Ali menugaskan Abdullah bin Umair memimpin daerah Akbari, satu wilayah di Kufah. Ali radhiyallahu anhu berkata kepadanya, salat zuhur di tempatku. Aku pun mendatanginya kerana tidak ada alasan bagiku untuk tidak mendatanginya. Ketika sampai, aku dapati padanya ada cawan berisi air dan cangkir. Lalu dia meminta dibawakan batiyah, mangkuk, membuka penutupnya dan makan dengan rebusan air kacang. Maka aku pun berkata, wahai Amirul Mukminin, engkau makan seperti ini di Iraq, padahal Iraq memiliki makanan yang lebih dari ini. Dia berkata, demi Allah, tidaklah aku lakukan hal ini kerana bakhil terhadap makanan. Dan engkau tahu bahawa tidak ada yang lebih menjaga milikku daripada aku. Aku tidak suka mengadakan sesuatu yang tidak aku miliki, dan aku tidak suka memasukkan ke dalam perutku kecuali sesuatu yang baik. Kecuali sesuatu yang baik. Allahu Akbar. Sangat jaga makanan. Dari Ummul Walad milik Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu hari aku mendatangi Ali. Di hadapannya ada kurumful maksuf, seikat ranting macam batang sirih yang berbau wangi, biasanya digunakan pada masakan. Aku pun berkata kepadanya, wahai Amirul Mukminin, berikan seutas kurumful itu untuk putriku. Ali menjawab, berikan aku sekeping dirham. Sesungguhnya ini adalah harta kaum muslimin, dan bersabarlah sampai ku terima gajiku, maka aku akan berikan kepadamu. Ali enggan memberiku sedikit pun darinya. Allah, minta sikit daripada herba lah kurumful ni. Dia kata nak boleh bayar 1 dirham. Pasal apa? Hak ni harta milik kaum muslimin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sifat warak di kalangan mereka ni menakjubkan, menakjubkan. Sebab itu bagi kita orang-orang yang ni, saya ingat kita kena banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas banyaknya kekurangan kita. Kita ni main langgar, banyak langgar je. Istilah kita ni langgar. Tak apa, benda tak rugi. Ni istilah kita, benda tak rugi. Tapi kita lupa bahawa sifat warak ni sangat digalak dalam agama. Maka kita jagalah diri kita semua daripada perkara-perkara yang memberikan kemudaratan kepada hati kita, kepada diri kita, daripada kemaksiatan dan seumpama dengannya. Cerita yang ada dalam PDF ni banyak lagi. Tuan-tuan mungkin boleh ambil boleh ambil PDF ni. Boleh minta dengan Abu Talha ataupun Abu Talha Syahid share dekat page ke, untuk sama-sama meneruskan bacaan dia. Adapun selepas ini adalah kisah-kisah yang boleh menjadi iktibar kepada kita. Adapun kuliah kita pada hari ini, saya ingat sudah cukup untuk menjustifikasikan atau untuk mendefinisikan kepada kita apa itu warak dan apa itu zuhud. Jadi kita harapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita sifat ini, menghiaskan diri kita dengannya, agar kita menjaga diri dan keluarga kita daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekadar itulah dulu apa yang kita dapat bincangkan pada pagi ini. Apa yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik dan lemah daripada kekurangan saya, wallahu taala alam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati dan mengampuni kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.